alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang berusaha Encik Muhammad Khairuddin Muhammad Rani, Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB, yang berusaha Tuan Haji Mahfad Atan, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan dan Komersial Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB, yang berusaha Puan Hajah Robiah Haji Husin, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Operasi Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB, seterusnya pegawai-pegawai Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komuniti KPPK, para pembentang kertas kerja di dalam webinar kita pada hari ini, wakil-wakil daripada organisasi kerajaan dan juga swasta, seterusnya para peserta webinar Potensi Industri Gaharu Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Saya ucapkan yang hadir dalam program webinar Potensi Industri Gaharu Malaysia pada hari ini. MTIB telah pun mengorak satu langkah ke hadapan di mana dalam pembangunan industri karas di Malaysia menerusi penganjuran webinar kita pada hari ini yang julung kali diadakan walaupun dalam keadaan norma baru. Baik, objektif penganjuran webinar kita pada hari ini adalah untuk memberi pendedahan khusus kepada peserta seminar Potensi Industri Karas dan Gaharu bagi tujuan komersial dalam menjana ekonomi negara. Dan seterusnya, antara objektif kita juga adalah memberi kefahaman tentang industri gaharu di Malaysia, perundangan yang berkaitan dan kajian projek inokulasi gaharu yang dijalankan oleh MTIB. Seterusnya, menyediakan platform kepada peserta dan pihak MTIB untuk bertukar-tukar pandangan, pengalaman dan status semasa industri gaharu di Malaysia. So itu antara objektif-objektif yang mana kita ingin sama-sama garapkan dalam webinar Potensi Industri Gaharu di Malaysia pada hari ini, insya-Allah. Baik, oleh itu kita pun tak nak melengahkan masa sebab kita tahu dah ramai kita tengok partisipan kita yang telah pun seawal jam 8 pagi tadi dah pun mula masuk ke dalam kita punya Zoom kita pada hari ini. So kita ingin terus menjemput Encik Muhammad Khairuddin Muhammad Rani, iaitu Ketua Pengarah MTIB, untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara pengacara majlis yang berusaha Tuan Haji Mahfad Atan dan Ketua Pengarah Pembangunan dan Komersial Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, yang berusaha Hajah Robiah Husin, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Operasi Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, pegawai-pegawai Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, pembentang kertas kerja dan wakil-wakil daripada organisasi kerajaan, para peserta webinar Potensi Industri Gaharu Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas izin dan rahmatnya dapat kita semua berkumpul pada hari ini di dalam program Potensi Industri Gaharu Malaysia yang pertama kali dianjurkan oleh MTIB secara maya. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penganjuran webinar pada hari ini kerana menjemput saya untuk menghadiri dan seterusnya merasmikan webinar pada hari ini. Untuk makluman semua, berdasarkan statistik ekspor Malaysia bagi tahun 2019, nilai ekspor bagi produk karas dan gaharu adalah sebanyak 8.8 juta. Namun itu nilai ekspor bagi tahun 2020 hanyalah sebanyak 1.5 juta. Itu penurunan yang agak drastis sebanyak 79%. Kalau dari jumlah penanam karas pula iaitu 2020, 233 syarikat atau individu telah berdaftar MTIB dengan perluasan sebanyak 2507 hektar .
dan seluruh dunia yang mempengaruhi keseluruhan rantaian perdagangan produk gaharu. Oleh itu adalah amat wajar dan amat bertepatan sekali webinar ini dilaksanakan supaya industri gaharu dapat mengorak langkah bagi mengukuhkan pasaran dalam negara atau luar negara dengan menyokong pengeluaran hasil gaharu daripada ladang karas. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seperti mana semua sedia maklum, Lembaga Perindustrian Malaysia telah dilantik sebagai pihak berkuasa pengurusan atau Management Authority bagi Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Flora dan Fauna, CITES, untuk Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Manakala Jabatan Perhutanan Sarawak pula adalah MA bagi Negeri Sarawak dan Jabatan Hutan Sabah bagi Negeri Sabah. Pihak berkuasa pengurusan yang dilantik ini bertanggungjawab untuk memastikan supaya perdagangan, ekspor, import dan ekspor semula spesimen dan barangan kayu karas dan gaharu. Untuk makluman tuan dan puan, semua urusan pendaftaran ladang dan perdagangan antarabangsa bagi keluaran karas dan gaharu perlu bagi Semenanjung Malaysia dan wilayah dan kepada Jawatan Sabah dan Sarawak untuk pemahaman di negeri masing-masing. Ini adalah kerana pokok karas dan gaharu merupakan spesies yang termaktub dalam Appendix 2 di bawah Convention CITES. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang diketahui umum juga, industri karas dan gaharu telah lama bertapak di negara ini dan industri ini sesuatu yang baru pada kita semua. Saya dipahamkan bahawa industri karas dan gaharu di negara ini mula meningkat popularitinya dengan mendadak sejak tahun 2005 lagi. Produk gaharu sekian lama menjadi bahan kegunaan seharian, iaitu sebagai bahan aromaterapi, minyak wangi, sabun dan lain-lain kegunaan lagi. Tahun demi tahun, industri ini dilihat berkembang pesat dengan bertambahnya bilangan ladang karas di Malaysia. Minat masyarakat Malaysia dalam perdagangan karas dan pengeluaran gaharu didapati meningkat sejak kebelakangan ini, di mana MTIB telah menerima pertanyaan hampir setiap minggu daripada orang ramai mengenai potensi industri ini dan bantuan yang boleh disediakan oleh kerajaan. Kursus atau seminar mengenai potensi gaharu bukan sahaja dianjurkan oleh agensi kerajaan terlibat dalam sektor ini, bahkan pihak swasta dan pengusaha perdagangan karas dan pengeluar gaharu turut sama mempromosikan aktiviti ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di dalam program webinar kita pada hari ini, sebanyak 9 kertas kerja akan dibentangkan dan antara tajuk-tajuknya adalah mengenai polisi dan perundangan berkaitan dengan industri gaharu di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, perundangan CITES di Malaysia, projek inokulasi serta potensi industri gaharu. Adalah menjadi harapan saya agar program yang dianjurkan ini dapat memberikan manfaat dan faedah yang berterusan kepada semua peserta, khususnya pihak industri gaharu. Pihak MTIB akan sentiasa membantu dan memberikan sokongan bagi membangun dan memajukan industri gaharu di masa hadapan. Sehubungan itu, saya berharap supaya peserta-peserta dapat mengambil bahagian dengan aktif dalam webinar ini dengan bertanyakan soalan-soalan kepada pembentang-pembentang kertas kerja kita pada hari ini, dan supaya webinar yang kita anjurkan hari ini akan memberikan manfaat bagi pembangunan industri perladangan karas dan pengeluaran gaharu negara. Diharapkan industri ini akan lebih maju di masa depan. Dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan suka merasakan webinar di industri gaharu Malaysia pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Pengarah MTIB iaitu Encik Muhammad Khairuddin Muhammad Rani di atas ucapan perasmian itu tadi, dan alhamdulillah terasmi sudah program webinar kita pada hari ini, di mana kita ingin kata bersama-sama mendengar dan melihat potensi industri gaharu di Malaysia, insya-Allah. Baik, kita akan mulakan kita punya seminar pada hari ini, webinar kita. Tapi sebelum itu, kita nak sama-sama ambil gambar. Kita nak ambil gambar walaupun kita tak boleh nak ambil foto grup seperti mana di event-event yang dapat kita jumpa secara berdepan, tapi kita nak ambil gambar bersama dengan semua peserta-peserta. So kita minta kepada semua peserta-peserta untuk membuka kamera masing-masing kerana kita akan capture gambar semua yang terlibat pada hari ini. So silakan untuk buka kamera masing-masing, insya-Allah. Jom kita bersama-sama dalam segmen kita yang pertama, iaitu Hala Tuju Industri Gaharu di Malaysia tahun 2021 bersama dengan Tuan Haji Mahfatan, Timbalan Ketua Pengarah Penyelidikan dan Komersial MTIB. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih kepada pengacara majlis untuk seminar kita pada hari ini, iaitu potensi industri gaharu. Jadi saya seperti yang diterangkan oleh pengacara majlis tadi, saya akan menerangkan sedikit mengenai Hala Tuju industri peladangan karas dan juga gaharu di negara kita. Sebelum itu mungkin saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat dengarlah apa yang audio kita lah pada pagi ini. Okey, kita boleh mula slide. Ni volume dia dah. Tak ada orang kontrol. Jadi tuan-tuan dan puan-puan peserta seminar yang hormati sekalian, seperti yang diceritakan oleh yang berbahagia KP dalam perasmian kita pada pagi tadi, pada masa sekarang terdapat lebih kurang 233 syarikat ataupun individu yang berdaftar di bawah Akta 686 sebagai penanam karas lah, bersama dengan MTB. Yang ini melibatkan keluasan ladang karas yang ditanam di negara kita adalah seluas 2,507 hektar, yang melibatkan lebih kurang 2.3 juta pokok karas dalam pelbagai umur pokok-pokok berkenaan. Ada yang mungkin dah sampai lebih daripada 10 tahun, ada yang belum dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, kita juga terdapat lebih kurang 13 syarikat yang berdaftar sebagai pengeksport dan juga pengimport gaharu dan produk berasaskan gaharu. Di negara kita ini pada masa sekarang hanya terdapat lebih kurang 22 syarikat ataupun individu yang terlibat dalam penghilangan parti minyak gaharu. Jadi seperti mana tuan-tuan sedia maklum, hasil utama gaharu adalah sama ada blok gaharu tersebut, gaharu itu sendiri, dan juga parti minyak gaharu. Jadi di negara kita ada lebih kurang 20 syarikat lah yang berdaftar sebagai penghilang parti minyak gaharu. Jadi dalam masa yang sama juga kita ada lebih kurang seluas 6 hektar lah
peladang-peladang yang mengusahakan tapak semayan ataupun menghasilkan anak benih pokok karas ini. Dan pengusaha produk-produk hiliran pula ada lebih kurang 50 syarikat. Produk-produk hiliran ni maksudnya sama ada produk terbitan daripada Garu sendiri ataupun produk terbitan daripada bahan-bahan lain pokok karas seperti daun, batang dan sebagainya. Okey, boleh next slide. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nilai ekspor kita Garu bagi tahun 2014-2020 seperti yang kita tahulah, pandemik COVID tahun 2019 telah bermula dan juga tahun 2020 ni agak ketara sangat, dan kita dapati berlaku penurunan daripada jumlah ekspor Garu negara kita. Kalau kita tengok kemuncak kalau pada tahun 2014 hingga 2014 hingga 2017 secara average lebih kurang 15 juta kita ekspor Garu dan juga produk Garu yang merangkumi produk-produk kayu serpai dan blok Garu, pati minyak Garu dan juga serbuk Garu dan juga kepingan-kepingan Garu. Tapi dia menurun secara drastik pada tahun 2020 di mana hanya lebih kurang 2 juta saja nilai ekspor Garu dan produk Garu daripada negara kita. Jadi mungkin inilah kesan daripada COVID-19. Tapi secara keseluruhannya tuan-tuan, untuk ekspor kayu dan produk kayu negara kita tidaklah jatuh banyak sangat. Kalau kita pada tahun 2019 ekspor kita lebih kurang 22.5 bilion, kita pada tahun 2020 juga dapat mengekalkan lebih daripada 20 bilion ekspor kayu dan produk kayu berasaskan kayu. Tapi bagi ekspor produk Garu kita nampak berlaku penurunan yang agak drastik lah, hanya lebih kurang 2 juta saja berbanding secara average 10 juta atau 15 juta pada tahun sebelumnya. Okay, next slide. Dari segi kuantiti, inilah kuantiti yang kita ekspor. Tadi saya cerita dari segi value, kuantiti pun ada kaitan lah dengan nilai ekspor tadi. Jadi kalau secara average pada tahun-tahun daripada tahun 2014 hingga tahun 2017 kita ekspor produk kayu lebih kurang hampir 200,000 kilogram, tapi pada tahun 2020 hanya lebih kurang 10,000 kilogram saja. Okay, next. Ini prestasi nilai ekspor Garu hanya ditunjukkan dalam bentuk graf saja, tapi nilainya adalah sama seperti yang saya cerita tadi. Kita nampaklah penurunan yang agak drastik pada tahun 2020. Okay, next. Di samping itu tuan-tuan, kita juga mengimport produk berasaskan Garu. Dan biasanya produk yang kita import adalah seperti sodas ataupun wood chip ataupun kepingan kayu Garu, kepingan kayu ataupun minyak. Dan biasanya kebanyakan negara yang kita import adalah daripada Thailand, Vietnam, Indonesia, dan juga ada pada tahun-tahun 2013 hingga tahun 2015 kita juga mengimport daripada Singapura dan negara jiran kita yang kita tahu memang mungkin tidak adalah pokok karas di negara berkenaan, tapi negara berkenaan masih boleh mengeksport produk Garu dan kita pula membeli produk Garu daripada negara berkenaan. Dan kuantiti wood chip yang kita yang import ni juga berbezalah, yang daripada tahun 2013 dan 2017 tu mungkin kalau maksimumnya pada tahun 2014 lebih kurang 50,000 kilogram yang kita import, dan minyak gas yang kuantiti minyak yang kita import adalah agak rendah jugalah. Okay, next. Ini tuan-tuan menunjukkan kes-kes kesalahan dalam melibatkan Garu. Mungkin yang ini saya tanda elaborate detail.
Mungkin nanti wakil daripada, ini adalah data yang kita ambil daripada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Jadi agak saya lebih wajar pada masa perbandingan kertas daripada wakil daripada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia nanti, mereka pegawai berkenaan akan menyentuh sedikit tentang beberapa kes kesalahan melibatkan gaharu. Biasanya melibatkan pemrosesan gaharu tanpa lesen dan sebagainya. Okey, selanjutnya. Dan seperti yang kita sedia maklumlah, gaharu ni untuk kita pindahkan daripada satu tempat ke satu tempat atau satu negeri ke negeri yang lain atau daerah, kita memerlukan pas pemindahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, kalau di Semenanjung lah. Jadi ini menunjukkan bilangan pas pemindahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, dan juga sumber ni daripada saintis MTIB. Dan kebanyakan negeri kita tengok adalah Kelantan yang biasanya dapat mengeluarkan pas pemindah yang banyak sikit lah daripada negeri-negeri lain di Semenanjung Malaysia. Okey, selanjutnya. Okey tuan-tuan, pelan untuk menjalankan pembangunan industri karas dan peladangan karas dan gaharu lebih teratur. Jadi kita telah melancarkan pelan tindakan pembangunan industri peladangan karas dan gaharu pada tahun 2011. Dan MTIB sebenarnya telah mula secara agresif menjalankan aktiviti pembangunan industri peladangan karas dan gaharu ni pada tahun 2009. Walaupun sebelum itu ada, tapi dari segi aktiviti pembangunan modal insan, kita bergerak secara agresif bermula pada tahun 2009. Dan sebab itulah pada tahun 2011 kita telah melancarkan satu pelan tindakan kita yang untuk tempoh dilaksanakan untuk tempoh 10 tahun, iaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2021. Maksudnya pelan tindakan yang ada sekarang ni akan berakhir pada hujung tahun ini, dan MTIB nanti akan berusaha untuk dapatkan pandangan daripada tuan-tuan dan puan-puan sama ada daripada agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam pembangunan industri peladangan karas dan gaharu ini, serta pihak industri, pemain yang terlibat dalam industri karas ni untuk memberi input. Jadi apakah usaha-usaha yang patut dijalankan oleh kerajaan pada tahun-tahun berikutnya, iaitu daripada tahun 2022 hingga tahun 2030, supaya ianya selari dengan dasar agri komoditi yang akan dilancarkan oleh Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi pada tahun 2021 ini. Jadi dalam pelan tindakan ini kita ada 5 teras strategi utama. Pertamanya, kita nak melestarikan sumber pokok karas ni, iaitu kita salah satu strateginya penubuhan ladang karas. Kita menggalakkan penubuhan ladang karas. Dan kedua, pembangunan modal insan. Dan ketiga, pembangunan aktiviti aliran. Keempat, R&D dan juga promosi dan perdagangan. Jadi daripada kelima-lima pelan tindakan ini, ada sebahagiannya dilaksanakan oleh MTIB dan juga ada sebahagiannya dilaksanakan oleh agensi-agensi lain yang berkaitan dalam karas, peladangan karas dan pengeluaran produk gaharu ini, seperti FRIM, Jabatan Perhutanan dan juga universiti-universiti yang berkaitan dan sebagainya. Okey. Dan inilah buku yang pelan tindakan pembangunan industri peladangan karas dan gaharu Malaysia yang akan berakhir pada tahun 2021 ini, dan kita akan minta input lah daripada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya pemain industri, mencadangkan apakah aktiviti-aktiviti yang paling sesuai dilaksanakan oleh MTIB ataupun kerajaan dan agensi kerajaan yang lain dalam usaha untuk mentabakkan pembangunan industri peladangan karas dan gaharu di negara kita. Seperti yang kita sedia maklumlah, industri karas ni salah satu non-timber forest product yang dipromotkan oleh kerajaan. Kita ada lagi non-timber forest product daripada yang boleh kita yang sekarang pun begitu
kerap diperkatakan tentang potensi industrinya seperti industri pembangunan buloh, industri buloh dan karas ni di antara non-timber forest product yang kita promotekanlah pada masa dan ketika ini. Okey. Dalam pelan tindakan tadi kita ada sebutlah R&D. Jadi seperti kita sedia maklumlah tuan-tuan, penghasilan utama pokok karas adalah gaharu tersebut. Gaharu itu sendirilah, sama ada gaharu itu dalam bentuk blok, chip dan juga serbuk. Dan lanjutan daripada itu, selain daripada gaharu itu sendiri, kita juga menghasilkan parti minyak gaharu. Ini dua komponen utama produk yang kita hasilkan daripada karas, iaitu karas itu sendiri dan juga parti minyak gaharu. Dan lepas itu terbitan produk-produk lain daripada seperti penghasilan teh dan kopi karas contohnya, itu daripada daun yang kalau kita tengok negara-negara lain seperti memang banyaklah mengeksploitasi penggunaan daun-daun ini untuk kegunaan pembuatan teh. Sama juga dalam industri buloh juga. Kalau negara lain mereka telah ke depan menggunakan daun buloh itu untuk penggunaan teh dan sebagainya. Jadi ini dua lah produk utama. Jadi pada pandangan saya, kita perlu melipat gandakan usaha kita macam mana untuk menghasilkan gaharu yang banyak daripada pokok karas berkenaan dan juga menghasilkan produk nilai tambah yang berasaskan daripada gaharu dan juga parti minyak gaharu serta terbitan produk daripada daun, cabang dan sebagainya. Okay, next. Jadi ini di antara beberapa gambar-gambar lah tuan-tuan, aktiviti modal insan dijalankan oleh MTIB seperti kursus pencucian gaharu. Okay, next. Ini contohnya lah gaharu yang kita dapat hasilkan daripada proses cucian tadi. Selanjutnya, next. Dan seperti yang saya sebut tadi dan seperti mana tuan-tuan sedia maklum jugalah, salah satu hasil utama daripada gaharu adalah parti minyak gaharu yang kita proses daripada serpai daripada pokok karas ini. Okay, next. Ini bahagian daripada proses penghasilan parti minyak gaharu. Lagi, next. Aktiviti penyulingan minyak gaharu. Cuma mungkin tuan-tuan ada kelemahan kita lah bila kita buat seminar online ni. Selalunya MTIB bila kita buat seminar begini, ada biasa satu hari setengah ataupun 2 hari. Di mana hari kedua tu biasanya kita akan membawa peserta lah melawat ke kilang-kilang pengularan parti minyak gaharu ataupun ladang karas dan sebagainya. Tapi oleh kerana kengkangan kita PKP ni, kita hanya dapat memberi penerangan lah melalui seminar kita melalui online pada pagi ini. Okay, next. Sama juga tadi produk terbitan daripada parti minyak gaharu seperti kita sedia maklumlah tuan-tuan, parti minyak gaharu ni merupakan bahan hasas yang banyak digunakan dalam pembuatan minyak wangi. Kerana kita sedia maklumlah bauan daripada parti minyak gaharu ni dia akan tahan untuk tempoh yang agak panjang. Sebab itu industri pengularan minyak wangi akan menggunakan parti minyak gaharu ni sebagai base, sebagai bahan asas untuk pembuatan minyak wangi selanjutnya. Okay, next. Ini pula produk-produk terbitan daripada daun karas, kopi dan teh dan sebagainya. Lagi, next. Dan sama juga ada setengah produk tempatan, ada juga yang di produk luar negara. Sama juga produk ni dalam bentuk untuk kosmetik, kita ada sabun dan sebagainya. Next. Okay, bercakap pasal grade gaharu, ini rasa saya tak akan menyentuh dengan detail tentang grade gaharu pada pembentangan saya. Jadi mungkin tuan-tuan juga boleh merujuk dalam kertas yang akan dibentang oleh JPSM. Ini adalah beberapa contoh-contoh lah grade gaharu yang diguna pakai oleh Jabatan Perhutanan Nasional Malaysia. Okay, next.
Okay, tuan-tuan, MTAB juga telah mengeluarkan beberapa buku-buku panduan mengenai Garu, dan salah satunya kita juga telah mengeluarkan satu buku lah, panduan pengkelasan produk Garu Malaysia, dan juga ada lagi beberapa buku-buku yang lain yang boleh dirujuk oleh pengingat dalam bidang Garu ni, dia boleh dapat di MTAB lah. Okay, next. Okey, tuan-tuan, seperti yang disebutkan oleh yang bahagia Ketua Pengarah tadi, kawalan kita ke atas aktiviti peladangan karas dan juga Garu adalah berdasarkan pada Akta CITES Akta 686. Jadi MTAB akta ini dikuatkuasakan pada Februari 2008, digazetkan pada 14 Februari 2008 dan dikuatkuasakan pada 28 Disember 2009, dan penguatkuasaan sebelumnya pada 1 Julai 2010. Jadi yang seperti KP terangkan tadi lah, terdapat beberapa badan yang terlibat sama ada di peringkat Persekutuan Sabah dan Sarawak sebagai Management Authority dan juga Scientific Authority yang berkaitan. Jadi semua aktiviti kawalan peladangan karas dan juga pengeluaran produk berasaskan Garu adalah berasaskan daripada Akta 686 ini. Okay, next. Jadi tuan-tuan, ala tuju dan cabaran industri Garu di Malaysia. Kat sini dituliskanlah penyelarasan pengeluaran PAS pemindah hasil hutan antara negeri ke negeri, dan ini kebanyakannya adalah tanggungjawab ataupun di bidang kuasa Jabatan Perhutanan Negeri. Dan cabaran keduanya promosi hasil Garu peladangan di luar negara bagi meningkatkan keyakinan pembeli kepada hasil Garu di Malaysia. Jadi tadi seperti yang saya sebut, ala tuju plan tindakan industri Garu, kita ada sebut promosi dan juga pemasaran. Jadi kita kalau sebelum ini memang banyaklah aktiviti promosi yang dijalankan oleh MTAB, sama ada di peringkat domestik dan juga kita ada juga menghantar peserta-peserta untuk mengikuti kursus-kursus yang bersesuaian di luar negara seperti penghasilan minyak wangi dan sebagainya. Lepas tu di antara pemantauan dan penguatkuasaan syarikat-syarikat pelaburan berdasarkan Garu yang banyaklah di negara kita ni. Dan agak penting bagi saya lah dalam aspek R&D ni adalah kajian inokulasi yang berterusan. Jadi bagi saya, bagi MTAB, pada pandangan MTAB, pokok karas tu pokok lah kan, tapi kalau kita dapat bangunkan bahan inokulasi yang terbukti keberkesanannya dalam merangsang pengeluaran Garu, maka kita akan berpeluang mendapatkan produk nilai tambah yang tinggi daripada satu ladang, satu ekar atau satu hektar pokok Garu yang kita tanam. Jadi pokok itu sendiri, pokok karas itu sendiri tidak mempunyai nilai yang agak tinggi dari segi kayunya, tapi nilainya akan jadi tinggi bila banyak bahan Garu yang dapat dihasilkan daripada pokok karas berkenaan. Sebab itulah daripada dulu lagi MTAB memang menggalakkan dan juga meneruskan kajian bersama dengan agensi yang lain bagi mendapatkan satu formula yang paling baik untuk merangsang pengeluaran Garu daripada pokok karas yang kita tanam. Jadi pada masa sekarang, dan ada satu paper nantilah yang Encik Zama akan beri penerangan tentang usaha-usaha kajian inokulasi yang dijalankan oleh MTAB bersama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain. Dan kalau tak silap saya juga, kita juga ada satu projek di bawah tabung LIBI yang akan dilaksanakan oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia tentang kajian mengenai inokulasi yang baru diluluskan oleh kementerian kita lah. Dan selanjutnya penggalakan pendaftaran ladang karas dan juga pengeksportan produk nilai tambah Garu. Jadi ini di antara beberapa isu dan cabaran yang perlu kita lihat. Dan juga seperti yang saya sebut tadi tuan-tuan, dalam kita merangka pelan tindakan kedua 2.0 yang akan bermula pada tahun 2022, dan mungkin kita akan minta
pandangan daripada tuan-tuan dan perempuan pada tahun inilah untuk mendapatkan input daripada tuan-tuan tentang apakah aktiviti-aktiviti yang paling sesuai dijalankan oleh pihak kerajaan dalam membantu mempromosikan industri garu di negara kita ini. Next. Jadi itu saja tuan-tuan pembincangan daripada saya yang secara ringkas mengenai status industri garu di negara kita pada masa ini dan juga sedikit ala tuju industri perdagangan karas dan garu di Malaysia. Saya ucapkan banyak ribuan terima kasih pada tuan-tuan dan perempuan yang ambil bahagian dalam seminar kita pada pagi ini. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Mahpal Atan di atas perkongsian berkaitan dengan hala tuju industri gaharu di Malaysia bagi tahun 2021. So kita dapat lihat, dapat kita dengar tadi, di mana walaupun dalam keadaan pandemik, walaupun dalam keadaan kita dalam keadaan PKP dan sebagainya, masih lagi kita melihat gaharu ini adalah salah satu yang mempunyai potensi besar. Baik, kita ada beberapa soalan yang diajukan oleh peserta webinar kita pada hari ini yang kita nak minta kepada kita punya panel kita iaitu Tuan Haji Mahpal untuk menjawab soalan. Kita ada 2 soalan di sini. So kita jawab satu-satulah, senang supaya lebih jelas dan lebih clear. Baik, kita nak ajukan soalan yang pertama. Soalan ini datangnya daripada Encik Justin. Soalannya, macam mana nak dapatkan buku panduan grade gaharu? Silakan Tuan Haji. Terima kasih. Tuan-tuan boleh dapatkan daripada pejabat-pejabat MTIB sama ada di Ibu Pejabat ataupun di pejabat-pejabat wilayah. Hampir kita ada pejabat jualan di Pantai Timur seperti di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, serta Johor dan Kelang. Serta kita ada juga pejabat di Kota Kinabalu, Sabah dan juga di Tawau. Dalam masa yang sama juga tuan-tuan boleh juga berhubung dengan MTIB, kita boleh juga membeli secara online di laman web kita lah, di website MTIB. Okey, baik, alhamdulillah. Itu dia untuk soalan yang pertama dah pun terjawab, di mana boleh didapatkan dan juga boleh didapati di website juga. So nanti kita punya admin kita akan pinkan ataupun tuliskan website di mana boleh didapatkan buku panduan grade gaharu ni. Sebab apa? Semua mesti nak tahu. Sebab hari ini kita memang nak ambil ilmu. So yang kedua, soalan yang datangnya daripada Encik Awang, di mana soalannya adalah berapa peratus daripada hasil gaharu yang dapat diperolehi selepas proses inokulan. Silakan Tuan Haji untuk jawab soalan yang diajukan. Ini satu soalan yang agak menarik untuk kita debatekan. Dia bergantung pada bahan inokulasi. Tapi rasa saya jawapan ini mungkin kita kena tunggu sebentar. Kita akan ada lagi satu paper yang berkaitan inokulasi tadi. Jadi saya harap nanti Cik Zama akan menerangkan kepada partisipan kita tentang kajian-kajian mengenai inokulasi dan keberkesanan setiap bahan inokulasi berkenaan. Jadi rasa saya lebih wajar persoalan ini akan dijawab oleh Cik Zama nanti pada paper yang petang ni akan dibentangkan. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Haji. Baik, kita ada satu lagi soalan. Kita akan raikan 3 soalan yang diajukan oleh kita punya peserta-peserta webinar kita pada hari ini. So soalan yang terakhir yang kita nak minta Tuan Haji untuk respon adalah, adakah pendaftaran digalakkan dan ataupun tidak diwajibkan? Bagaimana kalau kita tanam di kawasan rumah? Maksudnya orang yang ada tanah di rumah, di kawasan rumah dia tu macam mana? Silakan Tuan Haji. Ya, terima kasih. Bagus juga pertanyaan ini. Maksudnya kita dapat tahu ramai daripada peminat ataupun pengusaha industri garu dan karas yang ada menanam pokok garas berkenaan bertanya tentang bagaimana pendaftaran. Jadi pendaftaran ni ada bilangan hektar yang keluasan yang tertentu
dan juga bilangan pokok yang tertentu minimumnya yang perlu berdaftar dengan MTIB. Jadi saya tak dapat menjawab secara detail dan berkenaan dengan syarat-syarat pendaftaran berkenaan. Dan bagaimanapun tuan-tuan jangan bimbang. Ada lagi satu paper juga yang akan disampaikan oleh pegawai MTIB mengenai proses pendaftaran peladangan karas di negara kita. Jadi jangan bimbang, ada paper yang spesifik mengenai perkara berkenaan nanti. Okey, baik, alhamdulillah, terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah, tadi kita dah pun mendengarkan kupasan daripada Tuan Haji Mahparatan, iaitu Timbalan untuk mengarahkan potensi industri gaharu di Malaysia, hala 7 industri gaharu bagi tahun 2021. Dan alhamdulillah 3 soalan juga telah pun diajukan yang kita pick up dah dijawab oleh beliau. So kita akan terus bersama dalam segmen yang kedua kita bersama dengan panel kita yang seterusnya, iaitu Encik Muhammad Rizal Sabran, iaitu Ketua Seksyen Teknologi Bahan Tanaman. Okey, kita nak mempersilakan beliau untuk berkongsi berkaitan dengan polisi dan perundangan, iaitu polisi dan penguatkuasaan industri gaharu di Semenanjung, Malaysia. Dipersilakan. Untuk pembentangan saya pada pagi ini, saya akan pecahkan kepada lebih kurang 6 topik. So next please. Next slide please. Okey, secara ringkasnya saya nak promosi sikit Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Kami ni merupakan agensi kerajaan yang mempunyai misi untuk mengurus dan membangunkan sumber hutan secara berkekalan serta mengoptimalkan sumbangannya kepada pembangunan sosio-ekonomi negara. So next, visi jabatan adalah sebagai untuk menjadi agensi terunggul dalam pengurusan hutan tropika secara berkekalan. So ini adalah sebenarnya matlamat dan misi jabatan dalam menguruskan hutan secara berkekalan. So untuk seterusnya kita kepada topik perbincangan kita pada pagi ini. Kalau untuk secara ringkasnya, kita sedia maklum bahawa pokok karas, kalau dalam bahasa saintifik dia, Aquilaria species, dia ni tergolong dalam spesies CITES. CITES ni hanya melibatkan benda-benda yang didagangkan saja. So kalau kita tengok dalam perhutanan, kita ada spesies komersial dan spesies yang terancam. Maknanya yang tergandung dalam Red List Species, ERT. Biasanya kita panggil ERT species, Endangered, Rare and Threatened Species. So di dalam, kalau kita based on carta yang ada kat slide ni, so kalau kita tengok CITES tu dia minor part of dua part ni. Dia spesies yang terancam dan trade. Kalau benda tu spesies terancam, kita tak trade, dia tak termasuk bawah CITES. So dalam chart ni dia adalah kaedah-kaedah untuk pengurusan ERT spesies dan apa yang dibincangkan di peringkat antarabangsa dalam memperdagangkan spesies CITES ini. So next. Kalau boleh slide ni bentang kat big screen tak boleh ke Rustia? Okey. Untuk yang ni seperti yang kita sedia maklum, sebab kita semua saya rasa dalam seminar ni memang familiar tentang karas ataupun Aquilaria. So kalau di Semenanjung Malaysia ni kita ada 5 spesies je yang asli, yang asal endemik di Semenanjung Malaysia, iaitu Malakensis yang semua orang tahu, dia ada satu lagi Hirta, yang ketiga Bakariana, yang keempat Rostrata, dan akhir sekali di Semenanjung ada Microcappa. Tapi di Malaysia saya rasa dia ada lebih daripada 5. Tapi di Semenanjung memang kalau ikut literature memang ada 5 ni. Tapi buat masa ni dengan adanya promosi peladangan karas, bilangan dia dah bertambah. Dia ada satu lagi yang kita bawa daripada negara luar seperti Aquilaria crescena, dan satu spesies yang hybrid, Subintegra. So saya tak tahu sama ada Subintegra tu dia tergandung bawah CITES atau tak, sebab dia bukan daripada sumber asli. So next, next please. So this is karas, pokok karas, pokok Aquilaria. So di dalam dirian asli, pokok ni boleh kita dapat dalam pada ketinggian pokok lebih kurang antara 6 hingga 20 meter.
So daun dia pun biasa kita tengok kalau yang ada ladang tu dia bersilang. So kalau Malakensis dia buah dia bentuk macam ni buah cherry. Kalau Kresna buah dia tak macam ni. So biasanya kalau kita nak bezakan 5 spesies yang saya cakap tadi tu, dia banyak tertumpu pada buah. Sebab daun lebih kurang sama, cuma fizikal pokok tu berbeza. Ada yang macam Hirta, Bakarania dengan Rosata tu dia rendah sikit, dia tak pokok besar macam timber. So next please. Kalau kita cerita pasal industri karas ni, kita memang nak cari gaharu sebenarnya. Matlamat kalau kebanyakan peserta dalam seminar ni saya rasa tanam karas untuk gaharu. So untuk industri karas ni dah ada dua sebenarnya hasil. Satu macam kita tengok video asal tadi, satu adalah gaharu dalam bentuk kepengan. Bentuk dia mesti, gaharu ni dia sifat dia kayu keras dan berat, biasanya berdamar. Kalau macam ni, mute. Kalau Sekarang ni kita tekan baru mute. Kalau kita bangkah lah, siapa pula cakap ni? Okey, so dia kalau gaharu ni dia sifat dia keras, berat, berdamar, kadang-kadang berbau. Kalau yang grade baik tu dia memang kayu dia je pun dah wangi lah. Tak payah nak buat apa-apa lah. So warna dia biasanya coklat, grade tu rendah sikit lah. Kalau gelap, hitam, berkilat macam handphone tu, so tu mungkin dikategorikan sebagai grade yang baik lah. Dan 1 kilo tu boleh mencapai harga yang orang kata black gold tu lah. Kalau tadi dalam bentuk liquid, so ni dalam bentuk solid. So bentuk dia biasa kalau gaharu ni kita tengok di pasaran dalam bentuk kepengan, blok atau arca. So kalau gaharu ni biasa orang guna kegunaan jugalah, tengok pada bentuk gaharu ni. Kalau dia bentuk baik ada orang jual untuk arca. So kalau keping-keping tu ada guna untuk pewangi ataupun terapi lebih kurang macam tu. So kebiasaannya gaharu ni jarang digunakan untuk buat minyak lah, produk minyak. Seperti yang pengusaha tadi kita tengok video tadi, pengusaha minyak. Saya online telefon mati. Saya tengah di seminar. Okey. Kalau kita tengok tadi video mula-mula tadi, kan ada pengusaha minyak wangi di Malaysia tu, so dia ada pesan bahawa kualiti minyak tu bergantung pada apa yang kita masak tu. So kalau you masak gaharu yang tenggelam, yang super grade apa benda tu, minyak dia lagi kualiti baik. Tapi yalah, kita nilai kayu yang solid tu pun dah tinggi, kalau kita nak masak lagi melibatkan kos. So ni salah satu produk Ecolaria, gaharu dalam bentuk solid kepengan. So dia akan bentuk dia keras, berat, berdamar. Ingat saya ulang sekali, berdamar. Ni gaharu ni dia mesti ada damar. Kalau tak ada damar dia tak boleh, kita boleh kategorikan dia sebagai kayu satu lagi, kayu karas untuk minyak. So biasanya kalau kayu karas untuk minyak ni dia ada lebih kurang 20% je gaharu dalam kayu tu. Warna dia pun berbeza, dia warna putih kekuningan gitu hingga warna coklat terang, coklat gelap gitu. So biasa kalau kita jumpa, kalau macam operasi pengakuasaan kita jumpa dalam bentuk racik-racik kayu lah. Dia bentuk racik yang mungkin dia bakar untuk buat alau nyamuk ke apa. Tapi memang separuh kualiti tu memang wangi. Kalau warna hijau, hijau light brown tu kan, memang wangi. Next please. So potensi seperti pembentang sebelum saya tadi kata, memang potensi ni, karas ni memang berpotensi kalau kena cara dia betul lah. Kalau kita, sebab kalau kita buat ladang dia melibatkan kos. So kalau kita boleh mengurangkan kos operasi tapi hasil dia tinggi, for sure dia adalah satu industri yang baik. So saya boleh berpesan supaya industri karas tu tengok ke arah tu. So kalau boleh seminar kita hari ni kita tengok ke jurus ke arah tu. So potensi saya tak cerita seperti yang telah pembentang cakap tadi, dan kebanyakan dari peserta hari ni pun memang telah menceburkan diri dalam industri karas ni. Memang berpotensi besar tuan. Next please. So seperti yang pembentang juga beritahu tadi, lebih kurang ada sebab berpotensi, so kita cuba untuk
mempromosikan sebagai ladang. So saya punya figure 233. Jadi betul lah figure yang seperti mana pembentang cakap tadi. Sekarang ni ada lebih kurang 233 hektar ladang karas di semenanjung Malaysia. So benda ni kita jangkakan bahawa bekalan untuk industri akan terjamin untuk future. So dulu kalau kita garapkan karas ni, tak salah saya tahun 2011, 2005 kita dah buat cerita tentang karas ni. So sekarang ni time to harvest sebenarnya, kalau ikut perancangan asal dulu lah. So bagi mengikuti arus perdana semasa Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, next please. Kita pada tahun 2011 kita keluarkan satu perkeliling. Perkeliling mengenai perkeliling Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia. Tapi perkeliling ni kita guna pakai untuk Jabatan Perhutanan sajalah, termasuk di negeri-negeri. So di sini kita keluarkan perkeliling mengenai garis panduan macam mana nak lesenkan industri garas ni. Sama ada mencari dan lesen mencari, memiliki dan memproses. Sebab nak tubuhkan loji penyulingan tu pun di bawah bidang kuasa Jabatan Perhutanan kalau di Semenanjung ni. So kalau ikut perkeliling bilangan 1 2011 tu, kadar royalti bagi Gaharu adalah ikut grade Gaharu lah. So seperti slide yang dipaparkan tu, kaedah konvensional dia kita kena tengok bau, ada saiz, bentuk, warna, and then dia punya kegunaan, and then ketumpatan ataupun tebal. So dia walaupun isi padu nampak sama, tapi kalau dia ada Gaharu dia padat lagi, dia tumpat. Maksud saya dia berat. Next please. So bagi pelaksanaan Gaharu kita, sebab dalam perkeliling kata kita kena kadar royalti dia ikut grade. So untuk tu Jabatan Perhutanan juga pada 2014 kita buat satu manual lah. Manual penggradean Gaharu. So manual ni sebenarnya untuk kegunaan jabatan. Dia sebagai mekanisme yang seragam dan praktikal untuk kami di lapangan, bagi kami dapat kutip cukai yang lebih bersesuaian dengan nilai pasaran harga Gaharu tu sendiri. Sebab kalau seperti yang saya maklum tadi, bahawa tugas kami Jabatan Perhutanan adalah agensi pelaksana, salah satu dia adalah mengutip cukai hasil hutan bagi pihak kerajaan negeri. So jabatan berusaha untuk kita wujudkan manual ni pada tahun 2014 dan kita edarkan kepada kerajaan negeri, terutamanya Jabatan Perhutanan Negeri di Semenanjung Malaysia, bagi diguna pakai bagi pelaksanaan Gaharu di Semenanjung Malaysia. Next please. So dalam manual ni, kalau tata cara penggradean untuk jabatan, dia ikut dua perkara lah. Satu, kita sampelkan dulu bila you dah bawa hasil hutan Gaharu tu di pejabat Balai Pemeriksaan Hutan atau pejabat hutan, kita akan sampelkan. And then yang kedua, kita akan grade ikut untuk tafsiran cukai. So kalau ikut slide di paparan tu, kriteria dia yang kita gunakan adalah kriteria asas dia dua tu je. Satu, kita tengok macam tadi, aroma, kegunaan dia untuk minyak atau bentuk dia untuk acar atau kegunaan dia untuk ni. Sebab lain kegunaan, lain nilai value Gaharu tu. Kualiti pun lain. Tak ada orang guna Gaharu grade A untuk buat colok atau untuk ubat nyamuk. Kebiasaannya lah. And then kriteria sampingan yang kita tengok juga dalam perkeradan Gaharu ni oleh jabatan, bentuk atau saiz, density hasil hutan tu dan bau. Dia kalau kualiti baik, seperti yang saya maklumkan tadi, kayu tu sendiri dah berbau lah kalau kita bawa. So bagi sebagai asas dia, kita gunakan carta penggradean Gaharu ni lah. So kalau ni kita ada lebih kurang 4 grade di situ, grade A, B, super A, B, C dan A, B, C. So ada 4 grade. So kalau tuan-tuan tengok harga pasaran tu adalah tertakluk pada harga semasa MTIB ya. So kita cuma kawal grade saja. So kalau ikut penggradean ni kita berasaskan pada warna, kriteria warna. Tapi seperti yang saya kata tadi, dia bergantung kepada kategori-kategori sampingan.
saya tengah present webinar karat saya ni. Maaf tuan So kalau kita tengok manual, inilah dia asas yang kita gunakan untuk penggradan. So next slide please. So kaedah penggradan kita guna skala yang di atas tadi. Catat dia proses akan saya bentangkan tadi, dan kaedah penggradan cukai pun saya akan bentangkan tadi. So ini 3 kaedah penggradan yang kita gunakan untuk menggrade gaharu bagi taksiran cukai oleh Jabatan Perhutanan di Semenanjung Malaysia. So next please. So kalau bagaimana kita wujudkan skala warna tu based on ni lah. Kalau kita tengok grade A tu ada banyak warna tu. Dia ada lebih kurang, kalau ikut skala tu pada kajian kita tu dia ada lebih kurang 5 grade warna. B pun kita daripada banyak-banyak grade warna tu kita simplifykan jadi 6, dan C pun 6. So daripada 6 warna yang kita dah shortlisted ni, kita cuba ringkaskan lagi jadi 3 seperti yang di bawah tu. Grade A, B, C. Based on 3 warna A, 3 warna B, 3 warna C. Supaya seperti yang saya kata tadi, dia memudahkan dan praktikal kita laksanakan tafsiran cukai di lapangan oleh kaki tangan kita yang bekerja di balai lah. So next. So ini adalah carta dia penggradan, di mana macam saya kata tadi, kita bagi pada 2 skop. Mula bila benda sampai, kita sampelkan dulu ikut grade. Lepas tu pegawai hutan akan datang mentafsirkan cukai ikut grade yang seperti persimpalan yang kita buat tadi lah. So kalau misalnya kata juru grade tu kata persimpalan ni tak betul, so you kena grade semula lah. You kena asingkan semula ikut grade seperti ni, dan kita akan buat grading semula. So rasa benda ni tak jadi masalah lah. Next please. Kalau kita cerita mengenai penguasaan spesies CITES, sebab untuk melaksanakan Akta 686 dia kena bersekali dengan akta induk, akta yang ibu yang ada kat sini lah. So kalau kita tengok karas pokok ni dia kebanyakan tertakluk kepada Akta Perhutanan Negara lah, Akta 313. So dia guna pakai sekali. So bagi JPSM kita MA, Management Authority untuk tumbuhan darat. Kalau timber atau trees ni dia jatuh bawah MTIB seperti makluman Ketua Pengarah pada ucapan tadi. Tapi bagi spesies lain seperti orchid lain tu, kecuali tumbuhan akuatik, dia jatuh bawah Jabatan Hutan. Sebelum ni dia bawah Jabatan Pertanian. Tapi bagi spesies Equularia, karas, dia bawah CITES. CITES 686 MA dia adalah MTIB, tapi bagi urusan dalaman di Semenanjung Malaysia dia masih tertakluk sebagai hasil hutan di bawah Akta 313. So kalau merujuk kepada Akta 313, tafsiran hasil hutan bagi hutan simpan kekal adalah perkara-perkara yang ada dalam tu lah, seperti pasir, kayu, balak, semualah sumber hutan yang ada dalam tu. Terutamanya bagi kategori hutan simpan kekal. Kategori hutan, tanah tu berhutan tapi dia reservekan sebagai hutan simpan kekal. Ni seperti mana yang kita sedia maklum lah, yang Jabatan Hutan manage di bawah pengurusan hutan secara berkekalan. Okay, next. Okay, tafsiran kedua bagi hasil hutan, next slide please, adalah bagi kategori hutan yang tanah kerajaan pula. So kalau di Semenanjung Malaysia ni, hutan ni dia ada 3 jenis kategori. Satu, yang hutan simpan kekal diwartakan bawah Akta 313 yang diuruskan secara berkekalan oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dan Jabatan Perhutanan Negeri. Kategori yang kedua, jenis hutan tanah kerajaan. Tanah ni biasanya dimiliki oleh Pesuruhjaya Persekutuan. Ni biasanya ataupun hak milik kerajaan negeri yang direservekan sebagai land bank untuk tujuan pembangunan akan datang. So selain dia hasil hutan utama pokok apa, dia ada listkan juga. Seperti yang di bawah ni dikategorikan juga sebagai hasil hutan. Ni slide naik. Okey. Dan yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan hadirin nak tahu mengenai slide ketiga ni. Next slide. Hasil hutan, tafsiran hasil hutan bagi tanah beri milik. Sebab kita kebanyakan tanam karas di tanah milik. So ni lah
memang dibenarkan. Dan kalau kita tengok video awal tadi yang Datuk Razak ke apa tadi, video awal tadi, so kalau daripada ladang dia tu nak pergi ke kilang dia tu, dia keluar dalam bentuk kayu bulat betul, dia keluar dalam bentuk kayu bulat berukuran lebih kurang 4 hingga 6 kaki. So sampai kilang baru dia proses jadi chip. Okey, tapi kalau tengok pada slide ni, tafsiran section 2 Akta 313 bagi hutan tanah bermilik kalau kita tengok kayu bulat tadi tu, video tadi tu, kayu bulat 4 kaki 6 kaki tadi tu, dia jatuh bawah kategori kayu. And then kalau kita tengok bila dia dah sampai kilang, dia proses jadi chip wood lah, kita kata carved wood tu, dia dalam bentuk nama. Sebab kalau gaharu, seperti definisi awal saya tadi, dia ada dua hasil dia, kayu gaharu dan kayu untuk minyak. So kalau kat sini untuk tanah beri milik bawah tafsiran hasil hutan bawah Akta 313, kayu dan dama adalah hasil hutan walaupun di tanah milik kita sendiri. Next please. So bawah Akta 313 juga, section yang sama, section 2, tafsiran hasil hutan. So dalam jabatan hutan ni kita ada dua jenis hasil hutan. Secara ringkasnya, satu hasil utama hutan. Biasa ni dia ada dalam kaedah-kaedah hutan bahagian A jadual kedua. So hasil utama hutan ni dia tak banyak, dia ada 5 kategori je. Dia kayu bulat, kayu jaras yang saya kata tadi, macam kita tengok Datuk Razak punya video tadi, yang kayu bulat panjang 4 kaki atau 6 kaki tu kategori kayu jaras. Kayu api, kalau ambil kayu getah kat ladang nak buat kayu api, ditafsirkan sebagai hasil hutan utama bawah Akta 313. Kayu arang macam di Kuala Gula tu, dan semua jenis rotan. Buluh tak masuk semua jenis rotan. So 5 kategori ni, kalau dia tumbuhan nak ambil kayu bulat, ni kayu balak, kayu jaras, kayu yang 4 kaki 6 kaki, kayu pendek tu, balak pendek. Kayu untuk kayu api, kalau you declare untuk kayu api, dia kena sebagai hasil hutan utama. Arang dan semua jenis rotan. So, kalau kita next slide. Hasil hutan kedua bawah Akta kami 313, kita definisikan selain dia hasil hutan yang kat atas tu, dia jatuh jadi hasil kecil hutan. Dia ni bawah kaedah-kaedah hutan negeri, bawah bahagian B jadual kedua. So dia cakap itu terdiri daripada hasil-hasil hutan lain yang tidak termasuk sebagai hasil utama hutan. Okey, kalau dalam ikut akta kami, operasinya beza dua ni dari segi pengeluaran jenis lesen. Sebab untuk memindahkan hasil hutan dalam hutan simpan atau tanah milik ni, kita ada beberapa jenis borang dalam akta kami. Contoh borang 1, borang 3, borang 5 dan borang 8. Borang 1 tu hasil hutan utama. Biasanya kalau lesen pembalakan dalam hutan simpan tu pakai borang 1. Ni untuk yang saya kata tadi hasil hutan utama biasanya. Tapi bila hasil hutan utama ni dia punya isi padu pengeluaran dia kurang daripada 70 meter padu, dia akan jatuh pada hasil kecil hutan pula. Dia untuk keluarkan hasil kecil hutan kita kena pakai borang 3, tak perlu pakai borang 1. So kalau saya tengok gaharu ni, karas ni, dia kebanyakan akan guna borang 3 dalam akta kami. Dan disusuli dengan borang 8, borang 5, lesen memindah, dan diikuti dengan borang 8, pas memindah. So kalau nak keluarkan karas atau penggaru daripada tanah kerajaan, sekurang-kurangnya dia ada 3 borang. Borang 5, borang 3, borang 5 dan borang 8. Kalau dari tanah milik, contoh dah ada ladang, kebanyakan usaha ni, dia 2 saja. Borang 5 dengan borang 8. You bawa you punya geran tanah, pergi pejabat hutan, cakap saya nak keluarkan hasil hutan karas atau penggaru di tanah. So dia akan terikat pada prosedur pengeluaran tanah milik di sebuah buah negeri tu. Biasanya yang merumitkan nak keluarkan tanah milik ni dalam geran tu, dia ada 7 nama. Bila 7 nama, kalau ikut bawah kanun tanah, terikat dengan kanun tanah pula, untuk keluarkan hasil tu kita mesti mendapat persetujuan daripada penama-penama tu.
biasa proses tu yang melembatkan lesen untuk keluarkan kayu di tanah milik ni. Tapi kalau tanah tu 20 hektar, satu nama, ada 2,000 batang, should be no problem. Okey? Mungkin kita akan bincang nanti. So seterusnya, kalau slide ni sebenarnya Jabatan Hutan memang diberi kuasa dalam akta untuk kita buat, menubuhkan satu kaedah baru ataupun membina kaedah sedia ada untuk menserasikan dengan keadaan semasa bagi kutipan hasil hutan. So kalau isu kita pada hari ini adalah karas dan garu, so memang jabatan pada tahun 2011 lagi kita dah berusaha untuk mengurat langkah untuk menjayakan industri garu di Semenanjung Malaysia khasnya. Next. Okey, seterusnya kalau kita tengok bawah akta 313, sini saya gariskan jenis-jenis kesalahan hutan. So kalau lebih kurang ada 8 seksyen lah yang mengaitkan kesalahan yang kalau benda tu berlaku dalam hutan simpan kekal, dia adalah menjadi satu kesalahan. So biasanya seksyen ni kalau kita nak masuk dalam hutan simpan ke apa, kita ada buat signboard lah. Contohnya mengambil hutan tanpa kebenaran. Contoh you bawa karas tadi daripada tanah milik, nak pergi ke kilang dan lebih kurang dalam 5 km. Dalam perjalanan 5 km tu ada pula isu ada orang tahan mentanyakan kesahihan hasil hutan tu. So mungkin pada ketika itu dia sebagai satu kesalahan kita boleh membuat pertuduhan bawah seksyen ni lah, seksyen 15 bawah akta 313. Kerana kita bersaksi bahawa mengambil hasil hutan tanpa kebenaran. Sebab bawah tafsiran akta kami, walaupun dama tu ada dalam tanah milik, dia tetap sebagai hasil hutan. Ini dia tak kira spesies apa Malakensis ke, Kresna ke, Subintegra ke, sebab dia sekarang dalam bentuk dama. Sebab dalam akta kami dia define dama, bukan pokok, bukan spesies. And then seterusnya menduduki atau menjalankan sebarang aktiviti dalam hutan simpan kekal tanpa kebenaran adalah satu kesalahan, seksyen 32. Ni seksyen kalau berlaku kesalahan dalam hutan simpan kekal lah. Tapi saya rasa kebanyakan dalam peserta dalam seminar ni tidak mengusahakan garu dalam hutan simpan kekal. Kalau ada pun tak jadi masalah. Mungkin dapat pencerahan daripada ceramah ni. Silalah berhubung dengan Jabatan Hutan yang terdekat untuk mendapat pencerahan yang lebih lanjut mengenai industri garu untuk kebaikan kita pada masa akan datang. So next. Kalau boleh next. Kuasa-kuasa ni saya nak cerita pasal kuasa-kuasa. Lepas kuasa-kuasa tu, kalau slide sekarang ni is kadar royalty. Ni kuasa-kuasa ni sekarang kadar royalty. So daripada kita dah buat kutipan tafsir cukai apa, kita dah grade, kita dah tafsir berapa cukai. So kalau ikut kaedah hutan di Semenanjung Malaysia, kebanyakan negerinya pun, kita pakai kadar cukai royalty adalah 10% ad valorem. Maknanya kalau nilai dia tu 1,000, 10% is 100 cukai dia, lebih kurang macam tu. CV yang senang. Dekat ladang ni kira macam mana grade dia? Adakah dia sama dengan grade hutan asli macam saya paparkan tadi? Kalau grade hutan asli itu, kalau ikut harga MTIB, grade C itu dah berapa? 2,000. Itu dulu 2014. Kalau ikut Datuk Razak tadi kata grade baik pun 2,500. Kena tengok balik tu. Sebab penggradan ni, kalau you ikut penggradan yang saya bentangkan tadi, penggradan tu kita buat asaskan garu asli daripada hutan simpan kekal yang bukan inokulant. Tapi untuk yang ni nanti cuba dalam seminar ni kita bincangkan balik. Macam mana, sebab garu yang you hasilkan ni adalah based on modal yang you dah keluarkan. Nanti mungkin dah dapat pencerahan kemudian. So ni kuasa-kuasa dan cukai dia ad valorem. Ini saya maklumkan saja sebab semua ni dah termaktub dalam Akta Perhutanan Negara. So ini kuasa-kuasa kami juga. Kesalahan tu boleh mencapai denda tidak lebih daripada 50,000 atau penjara tidak lebih daripada 5 tahun atau kedua-duanya sekali. So kalau kes bawah Akta 313, beban bukti tu kalau bawa ikut seksyen 842, beban bukti tu salah tak salah terjatuh kepada orang yang dituduh.
And then penalti dia biasa macam yang saya kata tadi, tidak melebihi 50,000 atau penjara tidak lebih daripada 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Next. Kami juga kalau ikut akta boleh mempunyai kuasa untuk menangkap, menyita dan menyiasat. So kita boleh menangkap tanpa waran dengan waran. Dalam akta kami juga kami boleh menggeledah. Next. Kami boleh menggeledah. Menggeledah dengan waran dan tanpa waran. Kuasa bawah akta juga kami boleh memberhentikan dan menggeledah alat pengangkutan. And then next, kalau tengok section 94 tu, bawah akta kami juga boleh melucutkan hakkan benda yang disita. Memeriksa loji, tapi semua ni yang kami buat ni kena ada kad kuasa lah. So kalau siapa datang mengaku dia penguatkuasa jabatan hutan, perkara pertama sekali yang saya nasihatkan, minta tengok kad kuasa dia dulu. Ada kad kuasa dan mungkin boleh memberi kerjasama dalam menyelesaikan isu yang ada. So seterusnya, kalau ikut anda akta industri, so kalau ikut jabatan hutan ni kita ada jaga dua akta, satu akta 313 dan satu lagi akta 314, akta industri. So dia lebih kurang sama juga dengan akta 313, cuma ni lebih kepada permis. Contohnya kalau dalam gaharu ni loji penukaran. So dia memang ada, so siapa yang dah ada loji penukaran, kalau boleh melalui seminar ni, saya seru mohonlah permit bawah akta industri baksa sayang kayu. So next, lagi kat graf tu. So kalau tengok daripada tahun 2015 hingga tahun 2020, negeri Perak lah, kita tengok banyak kes yang kita tangkap diikuti Kelantan dan Johor. So kes-kes yang melibatkan gaharu saja saya listkan ni. So next, antara aktiviti penguatkuasaan yang kita tak buat kat Johor tu pada tahun 2020, tu pun dah buat laporan polis. Kayu gaharu seberat 431 kilo. Yang kedua 1045 kilo, melibatkan 150 guni. Banyak kes tu. So ni ikut mungkin hasil ekspor gaharu kurang, mungkin lah. And then dekat Kelantan pun 3 bungkus kayu gaharu, peralatan cair gaharu, 2 orang warga Vietnam. Di Johor PR Malaysia. And then next, kalau tengok di Selangor pun ada yang baru-baru ni, mungkin ikut di Puncak Jalil ni, kalau kita tengok hari tu. So ni berlaku bulan 12 tahun 2020. Puncak Jalil, 2 orang warga negara, 2 orang warga Bangladesh. 19 longgok kayu karas, 19 longgok kayu karas pelbagai saiz, 58 guni, 25 tong cecair gaharu. So ni benda yang dirampas. So inilah gambar-gambar hasil operasi penguatkuasaan yang melibatkan kayu gaharu di Semenanjung Malaysia. So saya rasa itu saja yang saya dapat share bersama dalam seminar ni. So mungkin kalau ada apa-apa kemusykilan yang mungkin memerlukan penjelasan saya sedia membantu. Sekian, terima kasih. Okey, alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada panel kita yang kedua yang telah berkongsi dengan kita berkaitan dengan polisi dan juga perundangan, penguatkuasaan industri gaharu di Semenanjung berkaitan dengan
telah pun dimaklumkan, yang dikongsi ambil berat oleh semua yang nak terlibat dalam industri gaharu. Baik, kita nak terus kepada soalan sebab seperti mana tadi kita maklumkan yang kita akan pick up soalan-soalan yang diajukan oleh semua peserta-peserta. Kita akan pilih dan kita telah pun pilih 4 soalan di mana kita akan ajukan kepada Tuan Muhammad Rizal, insya-Allah. So kita akan terus kepada soalan yang pertama. So kita minta kepada Tuan untuk jawab, insya-Allah. Baik, apakah maksud berdamar itu? Silakan. Okey, terima kasih tuan. So kalau kita pernah tengok gaharu, okey, kalau gambar ke, kalau you ada sampel, you tengok berdamar tu dia kalau kayu dia ada fiber. Okey, damar dia tak ada fiber. Kalau kita bakar dia tak jadi abu. Kalau kita lirik dia ataupun kita macam mana? Kita garu dia macam ini di permukaan damar, yang berdamar saya maksudkan tu, dia akan bunyi macam carom striker carom tu, dia damar. And then bila dia jatuh di lantai pun bunyi dia bukan bunyi kayu, bunyi damar. Kalau nak tahu, you bakar lah. Kalau you bakar gaharu tu berdamar, dia akan keluar buih. Kalau keluar buih tu bahawa maknanya kualiti baik tu, bau menyengat, insya-Allah. Terima kasih. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih. Itu dia. Kalau yang bertanya, itu beza dia. Sampai kalau kata jatuh pun dia tak bunyi macam kayu, dia bunyi lain. Sedap bunyi dia. Okey, baik, kita nak terus kepada soalan yang kedua. Baik, soalannya adalah harga gaharu sangat tinggi sehingga dikenali sebagai black gold. So, adakah harga gaharu daripada ladang boleh capai harga yang sama dengan ataupun daripada harga gaharu di hutan? Silakan Tuan Rizal. Terima kasih yang pertama tu. Yang bertanya ni, saya pun berminat dengan soalan ni sebenarnya. Tapi terima kasih sebab seperti mana yang saya maklumkan tadi, pembentangan saya is mengenai penguasaan dan polisi. So dari segi polisi kita menilai dari segi grade. Even lepas kita dah nilai grade untuk harga semasa, sebab grade cukai itu kita kena ikut harga semasa. So biasanya harga semasa ni dikawal oleh MTIB sebagai MA dalam bidang gaharu ni. Even kalau kita nak minta ganti rugi kayu bagi kawasan usaha hasil pun, nilai kayu semasa kita akan tanya MTIB, mas kayu contohnya. So kalau saya rasa semua tahu dalam ni, harga memang MTIB yang jaga. So terima kasih atas soalan tu. Okay, alright, alhamdulillah, terima kasih. Alright, kita sebenarnya ada 5 soalan sebab kita tengok ada satu lagi soalan yang menarik. So kita pick up lagi satu. Tadi saya cakap 4 kan. Alright, so kita nak terus kepada soalan yang ketiga. Apakah gaharu daripada spesies Krasna lebih berpotensi besar daripada spesies Malakensis? Itu dia. Silakan Tuan Rizal. Terima kasih atas soalan tu. Okey, dia nak jawab soalan ni sepatutnya kita ada pengalaman nak tengok. This is gaharu from pokok Krasna. This is gaharu from pokok Malakensis. This is gaharu from pokok Rostata contohnya, ataupun Hirta. Tapi kalau dia bawa macam itu, kita kena tahu juga bahawa kita pun tahu gaharu ni dia ikut grade. Kalau you bakar grade A untuk 3 spesies ni, mungkin kita boleh nilaikan sama. Tapi kalau Malakensis you pakai grade C, Krasna pakai grade A, Hirta pakai grade D, dan dia hasil dia analisis tak sama. Tapi kalau kita tengok literature, sebab kalau sepanjang ni kita kalau ikuti dia tadi, penceramah pun ada kata bahawa industri ni bukan industri baru. Industri ni kalau kita tengok zaman Hercules pun yang dibakar-bakar tu, saya rasa pun tu zaman itu gaharu. Sebab benda ni memang dah lama. So literature banyak tulis bahawa Malakensis is the best agar wood. Itu je saya nak maklum. Sekian, terima kasih. Alright, alhamdulillah, terima kasih. Okey, disebabkan kita punya slot, kita nak pergi ke slot sosial sebelah ni, so kita pick up satu je lagi soalan, di mana soalan terakhir kepada Encik Rizal kita, kalau nak proses gaharu daripada tanah sendiri,
perlu atau tidak ke Jabatan Hutan untuk cukai? Silakan. Terima kasih atas soalan tu. So seperti yang saya maklum tadi, ikut tafsiran hasil hutan tu sendiri. So kalau contohnya saya bagi contoh video Datuk Razak tadi yang kita tengok sebelum kursus ni tadi. Kalau daripada ladang you tadi nak pergi kepada kilang, you keluar dalam bentuk kayu bulat, tahu dia naik lori, you tak melerik kayu lagi kan, you tak keluarkan degaru tu lagi. Dia dalam bentuk kayu bulat dan saiz 4 hingga 6 kaki contohnya. So kalau ikut bawah atas kami, dia kayu hasil hutan, so dia jatuh kategori hasil hutan utama. Sebab dia kategori kayu jaras. So dia memang tertakluk pada Akta 313 yang memerlukan kebenaran daripada pejabat hutan. Kalau you Negeri Melaka, pergi jumpa pejabat hutan Negeri Melaka. Kalau Kelantan tadi, pergi jumpa Kelantan. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Baik, Alhamdulillah, terima kasih ditujukan kepada Encik Muhammad Rizal Sabran, iaitu Ketua Seksyen Teknologi Bahan Tanaman dari Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia yang telah berkongsi yang menarik. Walaupun kita baru sampai ke segmen yang kedua, banyak sebenarnya perkara-perkara yang penting yang telah pun dikongsikan oleh panel-panel kita. So terima kasih sekali lagi ditujukan kepada Encik Muhammad Rizal Sabran, insya-Allah.